Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Khas edisi malam 6 Oktober 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita malam dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hadir menyempurnakan majlis sambutan ulang tahun ke-10 Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak di Hotel Waterfront Kuching pada Rabu. Berucap di majlis berkenaan, Datuk Patinggi Abang Zohari sempat berkongsi beberapa perkara mengenai kanak-kanak, pengurusan keluarga dan demografi yang bakal dihadapi pada masa hadapan. Tiap-tiap ibu bapa sudah tentu berhasrat untuk mendapat anak yang mempunyai pendidikan yang betul. Mereka hendaklah didedahkan dengan alam persekolahan yang baik, dengan keadaan very conducive to learning. Dan ini berkedakkan guru yang terlatih. Kalau kita hendak menuju ke arah masyarakat yang maju, maka pendedahan alam persekolahan adalah urus dengan baik kepada anak-anak di mana saja mereka berada. Tambah beliau lagi, semenjak beliau mengambil alih pucuk kepimpinan negeri Sarawak, fokus tertumpu kepada menaik taraf infrastruktur terutama sekali bagi kawasan luar bandar seperti bekalan elektrik, air dan jalan raya serta membina infrastruktur persekolahan bagi anak-anak. Sebab itulah Kementerian Kebajikan ini mengambil alih SEDIDET. Kita consolidate, we have to consolidate and give the best preschool education to our people, regardless of race and regardless of where you are. Saya nampak dalam masa 5 tahun apabila semua jalan raya kita siap dan juga infrastruktur bekalan api dan air menerusi state grid kita berikan kepada rakyat, maka dapatlah kita memberikan tumpuan kepada infra sekolah preschool. Dalam majlis sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari turut menyampaikan sumbangan geran peruntukan khas bagi menjayakan pelan tindakan bersepadu menangani isu dadah dan substans MIDS melalui tadbir urus One Stop Committee OSC MIDS Negeri Sarawak di bawah Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK. Sehubungan itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak yang diwakili Pesuruhjaya Polis Kontingen Sarawak Datuk Aidil Ismail telah menerima geran berjumlah RM1,773,000 bagi memperolehi instrumen visual drug detector IVDD dan handheld drug detector. Manakala Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak pula yang diwakili Timbalan Pengarah Kastam Negeri Sarawak Muhammad Nazri Arifin menerima geran peruntukan berjumlah RM3,012,000 bagi memperolehi peralatan dan instrumen taktikal berbentuk mesin pengimbas bahan narkotik berasaskan artificial intelligence dan anjing-anjing pengesan dadah. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang diwakili Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Dr. Ashari Arif menerima geran khas berjumlah RM245,000 untuk memperoleh keperluan bagi fasiliti-fasiliti One Stop Center for Addiction OSCA. Sementara itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah menzahirkan ucapan terima kasih kepada Datuk Patinggi Abang Zohari di atas kesudian hadir ke majlis tersebut. Beliau memberitahu selama 1 dekad ini mereka telah bekerjasama dengan pelbagai agensi awam maupun swasta bagi memastikan tidak ada rakyat Sarawak yang ketinggalan dalam mencapai kemajuan. Over the years, the portfolio and functions of the ministry has expanded. Kumpulan sasar kementerian telah diperluas untuk merangkumi kanak-kanak, wanita, keluarga, orang kurang upaya, gelandangan dan warga emas. Di samping menangani isu-isu sosial yang mengancam kesejahteraan rakyat. Selain itu, beliau memberitahu lagi selari dengan aspirasi untuk melestarikan masyarakat yang sejahtera dan berdigniti, kementeriannya telah bertunjangkan kepada 5 perkara yang sempat dikongsikan bersama ketika berucap dalam majlis tersebut.
Nombor 1 ialah plan pemulihan pasca COVID bagi pelanggan kementerian, for our clients. Plan pemulihan pasca COVID. Nombor 2 ialah dasar kemudahan dan perkhidmatan sebagai persediaan untuk penuaan negara, an aged nation, melalui kerjasama dengan My Aging Institute, Universiti Putra Malaysia. Nombor 3, pendigitalan sistem secara bersepadu menggunakan iSarawak Care yang akan siap dibangun pada tahun 2022. 4, menangani jangkaan dan harapan masyarakat yang semakin kompleks terhadap perkhidmatan kebajikan yang disediakan oleh kementerian. Dan yang kelima, meningkatkan indeks kesejahteraan sosial Sarawak. Berita di Betong. 3 lagi projek transformasi luar bandar RTP dengan nilai keseluruhan sebanyak RM450,000 akan dilaksanakan di bahagian Betong. 2 projek berkenaan akan dilaksanakan di bawah peruntukan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Amar Douglas Ugambas, iaitu menaik taraf prasarana rumah panjang linsum layar Betong dengan kos sebanyak RM100,000 dan menaik taraf parit konkrit di sekeliling padang bola sepak Sekolah Kebangsaan SK St. John dengan 3 layar yang menelan kos sebanyak RM150,000. Sementara itu, projek ketiga pula dilaksanakan di bawah peruntukan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chua, iaitu menaik taraf dan baik pulih padang futsal di Pelikoi layar Betong yang menelan kos sebanyak RM200,000. Pada Selasa, telah diadakan penyerahan ketiga-tiga tapak projek daripada Jabatan Kerjaya JKR bahagian Betong kepada kontraktor-kontraktor yang telah dilantik. Berita diteruskan dengan penduduk Kampung Serasot dijangka memiliki sebuah gereja baru yang dijadualkan siap sepenuhnya menjelang Januari 2022. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Herijinep, sekali lagi telah meninjau kerja pembinaan Gereja St. Leo Kampung Serasot baru pada Selasa. Tinjauan dilakukan bagi melihat perkembangan semasa pelaksanaan kerja-kerja yang sedang dalam pembinaan dan mengenal pasti apakah keperluan tambahan dalam memastikan gereja tersebut siap sepenuhnya. Sementara itu, pengerusi Gereja St. Leo Andrew Mindil memberitahu peruntukan bagi projek pembinaan gereja tersebut adalah daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor, iaitu sebanyak RM200,000. Katanya Adun Tasik Biru menerusi dana program transformasi luar bandar RTP turut menyumbang dana berjumlah RM100,000 selain sumbangan daripada penduduk kampung tersebut. Bagaimanapun jelasnya, projek yang menelan belanja sebanyak RM1.37 juta itu masih kekurangan sebanyak RM554,000 untuk siap sepenuhnya. Andrew Mindil menambah pihak gereja juga akan memohon bantuan peruntukan tambahan daripada Unifor selain peruntukan daripada Adun Tasik Biru. Selanjutnya mengenai vaksinasi di Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu turun padang bagi meninjau hari pertama program imunisasi kebangsaan COVID-19 PICK remaja berumur 12 hingga 15 tahun di daerah Lundu pada Selasa. Program tersebut diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Lundu melibatkan 803 orang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu bagi suntikan vaksin dos pertama jenis Pfizer-BioNTech. Pada majlis itu, Datuk Amar Jamilah turut menyampaikan sumbangan pelitup muka dan air mineral kepada Pegawai Pendidikan Daerah Lundu Kuswadi Shil untuk diagihkan kepada para pelajar yang hadir menerima suntikan vaksin. Beliau memberitahu proses vaksinasi berjalan lancar dan program tersebut akan dilaksanakan sehingga 7 Oktober ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Pejabat Kesihatan Bahagian Miri dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meneruskan program outreach vaksinasi remaja 12 hingga 15 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tutoh Apoh, Long Panai pada Selasa. Menurut Ketua Sektor Pembangunan Kesihatan Keluarga Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, Dr. Nur Izni Muhammad Syafi'i, seramai 86 orang pelajar SMK Tutoh di Kampung Long Panai telah menerima suntikan vaksin. Selain Long Panai, sejumlah 132 vaksin telah dihantar ke Long Seridan dan Long Kevok dengan menggunakan perkhidmatan udara JBPM. Seterusnya, program Kepolisian Komuniti merupakan antara satu platform bagi memperkasakan kesedaran awam mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam memerangi wabak COVID-19. Presiden Bahagian Semarahan Brahim Lumpu berkata ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP COVID-19 dalam kalangan penduduk menjadi antara faktor penyumbang kepada peningkatan kes COVID-19.
Menurutnya, penduduk perlu mematuhi setiap arahan yang telah ditetapkan kerajaan bagi memutuskan penularan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang pada Majlis Perasmian Kepolisan Komuniti Peringkat Daerah Semarahan 2021 pada Selasa. Seramai 60 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK bagi kawasan Dun Muara Tuang menghadiri program Kepolisan Komuniti Peringkat Daerah Semarahan itu. Program Kepolisan Komuniti Anjuran Pejabat Daerah Semarahan itu bertujuan untuk mempersiapkan semua pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi dengan ilmu dan kemahiran dalam memainkan peranan yang lebih berkesan. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan pesanan ringkas mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19. Salam UKAS.